Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada kosmo.com.my. 12 Julai 2023 disahkan 8 operator pusat judi online di Cekup. Berita penuh. 6 lelaki dan 2 wanita warga asing ditangkap kerana bekerja sebagai pengendali di sebuah pusat judi dalam talian di kawasan Stutong di sini. Ketua Polis Daerah Kuching, Asisten Komisioner Asmon Baijah berkata kesemua suspek dicekup dalam serbuan opdadu yang dijalankan oleh cawangan D7 Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching semalam. Katanya dalam kenyataan itu, kesemua suspek itu telah pun diupah untuk mengendalikan pusat judi berkenaan dan akan membuat panggilan kepada pelanggan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan perjudian dalam talian. Tampaknya selain panggilan telefon, mereka juga mempromosikan judi dalam talian dengan menggunakan aplikasi dan laman sosial seperti WhatsApp, Telegram, WeChat dan juga Facebook, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata siasatan awal mendapati sindiket itu dipercayai menjalankan operasi haram itu sejak beberapa bulan lepas berdasarkan rekod dan transaksi. Asmon menambah pusat judi itu beroperasi secara shift untuk tempoh 24 jam dengan pekerja terbabit akan bekerja 12 jam bagi setiap shift, iaitu 4 orang pada waktu siang dan 4 orang pada waktu malam. Anggaran kutipan yang diperolehi dalam sepanjang pusat itu beroperasi adalah pada kira-kira 450,000 katanya. Beliau berkata pasukan serbuan turut merampas pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan kegiatan itu, termasuk 5 unit komputer dan 5 telefon bimbit. Tambahnya lagi, kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang membawa denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak melebihi RM50,000 serta penjara tidak melebihi 3 tahun serta hendaklah dikenakan hukuman denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak melebihi RM50,000 bagi setiap mesin judi yang dirampas. Katanya, kesemua warga asing itu turut disiasat mengikut Seksyen 6-1-9C Akta Immigration 1959-63 dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-6 dan kesemua suspek ditahan reman selama 14 hari bermula hari ini sehingga 26 Julai dan kertas siasatan akan dirujuk kepada pihak pendakwa raya bagi mendapatkan arahan pertuduhan, katanya. Berita ini dipetik daripada Kosmo Online. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia dikejutkan dengan satu berita pemergian seorang lagi tokoh di dalam negara Malaysia. Pengasas Westport Tan Sri G. Gnanalingam meninggal dunia. Berita penuh. Kuala Lumpur, pengasas dan pengerusi eksekutif Westport Holding Berhad Tan Sri G. Gnanalingam berusia 78 tahun meninggal dunia pada hari ini.
mendiang mengasaskan syarikat mengendali pelabuhan itu bersama Ahmadyuddin Ahmad selepas mendapat konsesi pada 1994. Westport memperoleh konsesi selama 60 tahun. Saya ulang semula. Westport memperoleh konsesi selama 60 tahun untuk mengendali dan memperbesarkan terminal kontena di Pulau Indah dan Pelabuhan Klang yang akan berakhir pada tahun 2054. Ia adalah salah satu daripada 3 pelabuhan utama di Selat Melaka yang mengendalikan gerbang kargo kontena penghantaran. Menurut senarai Forbes, G. Gnanalingam ialah individu ke-13 paling kaya di Malaysia dengan nilai bersih sebanyak AS 1.4 bilion atau kira-kira 6.5 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2023. Anak lelakinya, Datuk Ruben Emir Gnanalingam Abdullah, kini ialah pengarah urusan Westport, manakala anak perempuannya pula, Charlene Gnanalingam, ialah pengarah bukan bebas, bukan eksekutif. Westport telah berkembang menjadi salah satu syarikat terbesar di Bursa Malaysia hari ini dengan permodalan pasaran mencecah 12 bilion ringgit Malaysia. Gnanalingam memulakan kerjayanya bersama British American Tobacco BAT pada tahun 1968 sebagai wakil jualan dan kemudian dinaikkan pangkat sebagai pengarah pemasaran kumpulan pada 1980. Turut dikenali sebagai peminat sukan dan pernah menjadi atlet, Gnanalingam juga dikenali sebagai seorang pakar pemasaran. Semasa di BAT, mendiang bertanggungjawab mengendalikan projek seperti membawakan siaran langsung Piala Dunia ke kaca televisyen negara ini buat kali pertama pada 1982. Gnanalingam juga adalah individu yang bertanggungjawab menjadi perunding komersial untuk Radio Television Malaysia RTM apabila berjaya meningkatkan pendapatan stesen penyiar itu daripada 55 juta ringgit Malaysia pada 1988 kepada 350 juta ringgit Malaysia pada tahun 1996. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya nasib Anwar Musa taklah baik sangat. Nampaknya takdir Anwar Musa taklah baik sangat bersama dengan Perikatan Nasional. Nampaknya pembawaan Anwar Musa kepada Perikatan Nasional dimulakan dengan taklah baik sangat. Kerana baru saja dia join Perikatan Nasional, sudah dia menerima, sudah pun dia dilaporkan kepada polis. Adakah ini, ini persoalan persoalan. Adakah ini menunjukkan, menandakan bahawa karier politik Anwar Musa di Perikatan Nasional akan mengalami satu perjalanan liku-liku politik yang sukar, perjalanan liku-liku politik yang mencabar, perjalanan liku-liku politik yang tak sedap, perjalanan liku-liku politik yang tak nyaman, dan akan sentiasa dikecam kerana dianggap sebagai seorang yang melawan bos di UMNO. Kita harus ingat bahawa Anwar Musa ini adalah buangan daripada UMNO. Baru-baru ini Anwar Musa mengeluarkan satu kenyataan yang agak keras, dan dakwaan itu memang dianggap satu dakwaan yang keterlaluan oleh pemimpin-pemimpin DAP, sehingga mereka telah pun mengambil tindakan untuk membetulkan keadaan, membetulkan dakwaan yang mereka anggap tak betul daripada Anwar Musa ini. Pastinya
seluruh DAP tak setuju dan tak senang dengan apa yang disebut oleh Anwar Musa ini. Harap-harap Anwar Musa dia tidaklah dia kena jangkit badi, di mana ramai ahli-ahli yang berhormat di dalam PAS yang selalu sahaja kena buat laporan polis kalah di mahkamah kerana fitnah, dakwaan-dakwaan yang tidak berasas, akhirnya kalah di mahkamah, terpaksa mohon maaf dan sebagainya. Harap-harap Anwar Musa taklah jadi macam begitu. Jadi ini MP Kepong akhirnya membuat laporan polis berkenaan dengan kenyataan daripada Anwar Musa yang mengaitkan Lim Kit Siang dengan kejadian 13 Mei. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng telah pun memfailkan laporan polis terhadap ahli baru PAS. Baru saja masuk PAS sudah dapat laporan polis, iaitu Anwar Musa, kerana telah mengaitkan veteran daripada DAP itu, iaitu Lim Kit Siang, dengan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Ahli Parlimen DAP itu menggesa supaya polis menyiasat bekas pemimpin UMNO berkenaan di bawah Seksyen 499, 504 dan 505-B Kanun Keseksaan, Akta Hasutan dan undang-undang lain yang berkaitan. Seksyen 499 merangkumi fitnah jenayah, manakala Seksyen 504 dan 505B berkaitan dengan penghinaan, provokasi dan kenyataan yang boleh menyebabkan ketakutan orang ramai dan memecahkan keamanan awam. Bercakap pada sidang media selepas memfailkan laporan itu, Lip Eng menggesa polis menghentikan pembohongan dan tuduhan tidak berasas terhadap DAP. Katanya selama bertahun-tahun ramai yang melabelkan DAP sebagai anti Melayu, anti Islam dan anti Raja, dan mengaitkannya sebagai salah satu punca yang membawa kepada 13 Mei. Katanya ini semua pembohongan. Saya mahu polis menghentikan dan membawa semua orang yang membuat pembohongan dan tuduhan tidak berasas ini ke mahkamah atas pelbagai kesalahan mereka, katanya. Lip Eng berkata yang di Pertuan Agong sendiri telah pun menerima DAP sebagai sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan serta melantik DAP sebagai sebahagian daripada Kabinet Persekutuan. Tambahnya, Agong juga telah mengurniakan Kit Siang dengan gelaran tasir baru-baru ini. Ini adalah jelas bahawa Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu telah pun menerima DAP dan Lim Kit Siang. Kami adalah sebahagian daripada kerajaan dan kami bukan anti kepada kaum atau agama tertentu, katanya. Lip Eng juga menggesa calon DAP yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN akan datang supaya membuat laporan polis terhadap sesiapa saja yang menuduh DAP atau menggunakan isu 3R, iaitu kaum, agama dan raja dalam ucapan atau sepanduk mereka. Katanya jangan tunggu lagi dan jangan berlengah lagi. Sekarang adalah masa untuk mengekang dan menghentikan pembohongan dan semua fitnah-fitnah ini, katanya. Sebelum ini, Lim Kit Siang berkata dia telah mengarahkan peguamnya supaya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Anwar Musa yang telah membuat kenyataan itu semasa ceramah di Kelantan pada minggu lepas. Saya pun hairan, berani juga Anwar Musa kata bangkitkan perkara ini. Kita jangan bangkit perkara ini kerana perkara ini amat serius. Ini boleh menyebabkan satu huru-hara pada negara. Kita harap, kita berdoa semoga apa yang berlaku pada 13 Mei itu jangan berulang lagi. Kita pertahankan keamanan negara Malaysia ini. Jangan hanya kerana nak berpolitik, nak menang, semua itu dapat tergadai. Anwar pada ceramah itu, ucapan beliau itu mengaitkan penampilan sulung pemimpin DAP itu pada 1969 sebagai salah satu sebab di sebalik pertumpahan darah pada 13 Mei. Saya nak tanya saja, pada tahun 1969 itu Anwar Musa berapa umurnya? Besar sudahkah dia? Kenapa dia tahu? Macam mana dia tahu? Anwar adalah bekas ahli Parlimen Ketereh, turut menggesa Kit Siang menyegerakan tindakan undang-undang itu. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok juga menyatakan sokongan terhadap saman Kit Siang kepada Anwar.
Dia kesal kerana Anwar Musa akan terus mempermainkan isu 3R walaupun polis memberi amaran supaya tidak menggunakan isu sensitif itu dalam PRN. Dia mendakwa sebab utama di sebalik 13 Mei adalah disebabkan oleh peningkatan ketegangan dalam UMNO susulan kekalahan mereka dalam pilihan raya. Berdasarkan penganalisis, punca utama 13 Mei adalah kerana ketegangan dalam UMNO di mana pihak tertentu dalam parti itu mahu Tunku Abdul Rahman bertanggungjawab atas kekalahan dan akibatnya berundur daripada jawatannya. Lim Kit Siang tidak berada di Selangor atau di Semenanjung Malaysia. Dia pergi ke Sabah. Dia telah pergi ke Sabah semasa rusuhan sedang berlaku dan diantar pulang, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jaga keamanan negara Malaysia, jangan main-main. Kita jumpa lagi. Bye-bye.